Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni semua kena duduk kat rumah. So, jadi saya pun tak tahu apa nak buat. Mungkin ada sesuatu yang boleh, at least kita boleh share kan. Kurang-kurangnya benda yang mungkin kita tahu, tapi kita boleh buat revision balik lah. So, saya terfikir untuk share berkenaan dengan buku ni. Buku ini ialah buku Tata Cara Solat dan Wuduk. Yang buku ni adalah percuma. Siapa yang dapat buku ni hard copy, dia dapat percuma. Dia tulis kat sini percuma. Saya tak tahu macam mana ada buku ni kat saya, tapi di sini ditulis ikhlas daripada keluarga almarhum Ilyas Hasan, almarhumah Siti Sa'iyah dan almarhumah Siti Fatimah. Wallahu alam, saya pun tak kenal almarhum ni kan. Jadi tapi benda ni, buku ni adalah sesuatu yang bagus lah. Kepada saya, okey lah, saya ada tambah sikit-sikit lah. Dan saya dah banyak belajar berkenaan dengan solat dengan guru-guru saya dahulu dalam buku ni. Okey, sebelum tu, buku ni walaupun kita tak boleh dapat hard copy, tapi dia boleh dapat e-book. Macam mana nak dapat e-book buku ni? Buku ni ada dalam Facebook, Jom Solah. Okey, saya akan share dia punya gambar dekat sini. Okey, dalam ini dia ada 5 lagi e-book, 5 e-book lah termasuk dengan buku ni. Sekejap nak tengok. E-book itu adalah Tata Cara Solat dan Wuduk ini, dan kemudian panduan berkaitan solat musafir. Ini e-book yang lain. Juga panduan berkaitan puasa Ramadan dan Syawal, dan juga adab berqiyamul lail, dan seterusnya. Yang kelima ialah koleksi doa dan zikir. Jadi dia ada 5 e-book yang tuan-tuan, puan-puan boleh tengok dalam Facebook Jom Solah itulah. Tapi apa yang saya nak sharekan di sini adalah berkenaan dengan buku inilah, buku Tata Cara Solat dan Wuduk. Buku ni ada kata-kata aluan daripada Mufti Wilayah Persekutuan, dulu Mufti Wilayah Persekutuan lah, iaitu Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri. Sekarang ini adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkaitan hal ehwal agama. Jadi diberi kata aluan oleh Menteri Agama. Juga muka pertama disebut kelebihan mendirikan solat dan doa mohon diri sendiri dan zuriat agar sentiasa mendirikan solat. Itu kita boleh baca je lah. Okey, kita mula-mula kita nak masuk berkenaan dengan tata cara wuduk. Okey, di muka pertama itu, muka ini ditunjukkan pengertian wuduk. Wuduk ni dari segi bahasa, tuan-tuan boleh baca lah ini. Ini semua dia punya tata bahasa sajalah. Apa wuduk, apa itu wuduk. Okey. Juga firman Allah berkenaan fardhu wuduk. Jadi ada firman Allah, jadi surah Al-Maidah ayat 6. Tuan-tuan boleh baca itu. Okey. Yang kita nak sharekan hari ini, yang kita nak fokuskan di sini hari ini ialah berkenaan fardu rukun rukun wuduk. Fardu ataupun rukun wuduk. Yang pertama adalah niat. Niat, apakah itu niat? Niat adalah lintasan di dalam hati. Yang perlu ada dalam hati ialah sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu saja, mudah saja. Kita tak perlu susahkan nawaitu apa-apa semua kan. Saya pun tak apa clear, tapi kita ingat sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Itu niat yang hadir dalam hati. Dan yang rukun yang kedua adalah membasuh muka. Membasuh muka disebut di sini adalah panjangnya dari tempat tumbuh rambut, iaitu di tempat tumbuh rambut di sini hingga ke bawah dagu. Bawah dagu di sini. Yang ni pun bawah dagu lagi lah, sampai ke leher lah, ke antara dagu, antara ni sampai leher tu kan. Itu dari maksudnya sampai di bawah dagu. Lebarnya dari telinga sebelah kanan, ke telinga sebelah kiri, ke telinga sampai sinilah. Jadi itu adalah
kawasan. Jadi dari sinilah, sini ke telinga, bawah dagu, ke telinga kiri sampai atas balik lah. Itu adalah kawasan basuhan muka. Yang kedua adalah membasuh kedua belah tangan sampai ke siku. Sampai ke siku sini lah. Basuh tangan sampai siku. Saya tunjuk gambar, ada gambar kat situ kan, tunjuk sampai siku. Yang keempat adalah menyapu sebahagian daripada kepala. Okey, sapu sebahagian daripada kepala kan. Jadi sapu sikit lah sebahagian daripada kepala tu, rambut kita lah. Adakah day ni dikira kepala? Tak kot lah. Yang bahagian rambut tu lah dikira kepala. Yang kelima adalah membasuh kedua belah kaki. Kaki ini dia tak tunjukkan di sini, dia tak bahaskan di sini. Kaki ini adalah keseluruhan kaki itu, jari-jari kaki sampai ke buku lali. Dari basuh kedua belah kaki sehingga ke buku lali. Jadi bawah pada buku lali itu semua kena basuh. Buku lali dan semua di bawah tu kena basuh lah. Dan yang keenam adalah tertib. Apakah itu tertib? Tertib ditulis di sini, melakukan perbuatan wuduk dengan mengikut turutan seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, dan wajib mendahulukan perkara yang didahulukan, yang mesti didahulukan, dan mengakhiri perkara yang mesti diakhirkan. Jadi tertib ni dia kena ikut aturan lah. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Itu adalah apa itu maksud tertib. Okey, kita terus yang muka seterusnya, iaitu perkara-perkara sunat ketika berwuduk. Di sini ada 18 perkara sunat. Pertamanya adalah membaca bismillah pada permulaannya. Bacaan baca bismillah mula-mula itu adalah sunat, dan dia bukan satu rukun. Jadi kita kena tahu mana satu rukun, mana satu sunat. Yang keduanya adalah membasuh kedua tapak tangan. Tapak tangan kita ni, pergelangan tangan tu itu disunatkan dibasuh dahulu. Kemudian bersugi ataupun menggosok gigi. Bersugi ataupun menggosok gigi ni saya tak sure sama ada dibuat selepas bismillah ataupun sebelum bismillah. Jadi mungkin dia tulis di sini adalah yang ketiga kan. Jadi mungkin kita sunat itu dikira selepas kita bismillah dan membasuh tangan itu. Yang keempat adalah berkumur-kumur. Kumur-kumur ini adalah sunat. Yang kelima, memasukkan air ke dalam hidung dengan menggunakan tangan kanan. Kita masukkan air dalam hidung menggunakan tangan kanan, dan kita mengeluarkan air dalam hidung tu menggunakan tangan kiri. Jadi so macam ni, kemudian kita buang tangan kiri. Itu sunat. Yang keenam adalah menyelat-nyelat janggut yang tebal. Janggut ada bau ke, ada orang bau lah, jambang. orang Kedah panggil bau. Janggut yang tebal macam saya ni tak tebal sangat lah. InsyaAllah boleh kita gosok-gosok macam tu dah kena ayak lah. Menyelat-nyelat ni kita selat-selat macam tu lah. Itu sunat. Yang ketujuh adalah menyapu air pada keseluruhan kepala. Air yang disunatkan adalah kita sapu, kita tadah air, kita sapu seluruhan kepala, kemudian kita tarik balik kot tu. Itu adalah sunat. Sunnah dia macam tu, sapu kepala, tarik balik, lawan balik rambut kita kan. Itu adalah sunat. Itu sunat yang ketujuh. Yang ke-8 adalah menyelat-nyelat antara celah jari kaki dan tangan. Celah tangan ini diselat-selatkan macam itulah, macam kita basuh cuci tangan jugalah ketika COVID-19 ni. Kita basuh macam tu, kita kena macam tu juga, kena selat-selat dia kan. Juga jari-jari kaki juga. Di jari kaki ni disunatkan menggunakan jari kelingking. Yang ke-9 adalah menyapu telinga dengan air di bahagian luar dan juga di dalam cuping telinga dengan air yang baru, bukan dengan air yang digunakan untuk menyapu kepala. Tadi sunat sapu telinga ni adalah selepas membasuh kepala. Jadi kita ambil air yang baru, kita sapu dia yang baru ni, dua belah tangan, dua belah jari telunjuk dan jari ibu jari dan juga jari telunjuk ni ada air kan. Jadi kita gosokkan telinga. Itu adalah sunat.
dan mengulang sebanyak 3 kali pada basuhan dan sapuan wuduk. Jadi yang ke-10 itu adalah setiap satu perbuatan itu diulang sebanyak 3 kali. Dan ke-11 menggosok 11 adalah mendahulukan anggota wuduk sebelah kanan. Sunat didahulukan sebelah kanan. Buat yang kanan dulu, kemudian baru buat yang kiri. Itu yang ke-11. Yang ke-12 adalah menggosok-gosok dengan tangan ketika membasuh anggota wuduk. Dengan yang dikatakan menggosok-gosok dengan tangan itu adalah kita macam kita basuh tangan. Basuh tangan ni kita gosok-gosok macam tu. Itu disunatkan. Tapi kalau kita jurus ayat macam tu saja pun itu dah sah. Tapi disunatkan supaya kita menggosok-gosok dengan tangan. Yang ke-13 adalah berturut-turut. Yang ke-14 adalah membasuh dan menyapu anggota wuduk melebihi had wajib. Contohnya dekat tangan ni, ataupun dekat muka, had wajibnya di mula kepala tu sampai telinga sampai ke sini kan, kita basuh lebih sikit. Kita basuh sampai ke belakang telinga ni kan, sampai ke lebih tengkuk ni, itu adalah sunat. Ataupun tangan ni sampai ke siku, terlebihkan sikit atas sikit, itu adalah sunat. Itu disunatkan berbuat begitulah. Yang ke-15 adalah berjimat ketika menggunakan air untuk berwuduk. Jangan membazir lah, apa benda pun jangan membazir lah. Makan pun jangan membazir, basuh berwuduk pun jangan membazir lah. Yang ke-16 adalah menghadap kiblat ketika berwuduk. Ketika berwuduk tu kita menghadap kiblat. Mana arah kiblat, itulah kita. Contohnya kalau kita ke masjid, sekarang ni tak boleh lah. Sebelum ni kita kolah masjid kan, kolah masjid tu 4 segi. Ambil sebelah yang menghadap ke kiblat. Contohnya tu kita masuk tu, kita cari tempat yang menghadap kiblat. Itu sunat. Yang ke-17 adalah tidak bercakap-cakap ketika berwuduk. Berwuduk ni jangan bercakap-cakap. Kita ambil wuduk, kita continue wuduk tanpa bercakap-cakap, tanpa kita terus menerus sehingga selesai, dan lepas tu baru nak sembang pun, nak sembang lah. Buat dalam masa wuduk tu tak payah. Kita sunat tu tidak bercakap-cakap. Yang ke-18 adalah membaca doa ketika selepas wuduk. Okey, doa wuduk dekat sini nanti dia akan ada 3 doa. Yang dalam buku ni dia akan tunjukkan 3 doa, nanti kita akan baca. Yang seterusnya adalah perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Saya rasa ini benda-benda yang dah basic lah, tapi untuk kita mengulang kaji, kita cek balik. Okey, ada 5 perkara ditulis sini, 5 perkara. Yang pertama ialah keluar sesuatu daripada salah satu jalan, sama ada kencing, buang air besar, darah ataupun angin. Itu adalah perkara yang membatalkan, sama ada kencing, sebut sinilah kencing, berak, kentut, ataupun darah. Dan darah ni dia lebih kepada perempuan lah. Kalau berdarah, kalau lelaki ni berdarah luka, itu sikit-sikit tu dia diampunkan lah. Kalau banyak itu, maka itu adalah dia batal. Tapi dia kata keluar sama ada jalan depan ataupun jalan belakang. Yang kedua adalah tidur yang tidak tetap. Tidur yang tak tetap ni tidur berbaring, yang tidak tetap punggung. Kalau punggung, kalau kita duduk punggung terangkat sikit, tidur mengiring gitu, lepas tu kaki selang, maka punggung tu tak tetap, maka kita terlelap, maka batal lah wuduk kita. Tapi kalau tidur, kadang-kadang kita solat Jumaat tu kita terlelap dalam keadaan kita tetaplah punggung kita, iaitu tak membatalkan wuduk kita. Yang ketiga ialah hilang akal disebabkan mabuk, pitam ataupun gila. Kita hilang akal sekejap, sama ada kita pitam. Pitam, maka biasanya kadang-kadang kita pitam, boom, jatuh, tak sedar diri. Maka itu adalah membatalkan wuduk. Jadi kena ambil wuduk lain lah. 4. Menyentuh kulit seorang ajnabi tanpa berlapis. Apakah itu ajnabi? Ajnabi ni cerita agama Hindustan lah. Ajnabi, okay. Ajnabi ni maksud dia orang yang asing. Ajnabi ni bukan lelaki dengan lelaki, bukan perempuan dengan perempuan, lelaki dan perempuan yang dibolehkan berkahwin.
Contoh dia kita dengan orang perempuan lain lah, saya dengan orang perempuan lain, itu ajnabi lah. Kalau saya dengan anak ataupun dengan ibu, maka dia tak membatalkan wuduk. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain, sama ada pada bahagian qubul ataupun bahagian dubur, sama ada bahagian depan ataupun belakang, dengan tapak tangan atau jari yang tidak berlapik dengan tapak tangan ataupun jari. Kalau dengan siku, dengan kaki, itu tidak membatalkan wuduk. Kalau kita menyentuh kemaluan dengan benda-benda lain lah. Seterusnya adalah perkara makruh ketika berwuduk. Okey, tadi kita sebut mula-mula tu sunat, kemudian perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Sekarang kita sentuh berkaitan dengan perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk. So, di sini ada tulis 5, dan juga pengertian wuduk jugalah. Yang pertamanya, berlebih-lebihan menggunakan air ketika berwuduk. Berlebih-lebihan ni bukan saja tidak sunat, maka ialah dia mendatangkan makruh. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kalau kita tak berlebih, maka kita mendapat pahala, dan kalau kita berlebih itu kita tak dapat apalah. Itu antara samalah sunat dengan makruh tu. Makruh maksudnya kalau kita buat kita tak dapat apa, kalau kita tak buat maka kita dapat pahala. Sebaliknya dengan sunat, kalau kita buat kita dapat pahala, kalau kita tak buat kita tak dapat apa. Itulah samalah apa maksud sunat dan makruh itu. Yang kedua adalah membasuh tangan kiri atau sebelum tangan kanan. Itu makruh. Bukan tak boleh, boleh, tapi dia makruh. Kalau kita basuh kiri dulu kemudian basuh kanan, boleh lah, tapi makruh. Kalau kita buat kanan dulu maka kita dapat pahala. Yang ketiga, mengelap anggota wuduk dengan kain ataupun tuala. Lepas kita berwuduk tu, kita lap muka kita, kita lap tangan kita dengan tuala, kita mengeringkan air wuduk tu. Itu adalah makruh. Yang keempat, dia menampar muka dengan air. Saya tak berapa nak faham jugalah. Menampar muka dengan air. Jadi kita mungkin kita ambil air tu, kita cokok macam tu, cokok orang panggil, orang Kedah panggil cokok. Dia sepatutnya kita ambil air tu, kita sapu muka tu elok. Ni kalau dia ambil, mungkin dia cokok macam tu lah. Itu mungkin tanggap. Itu je yang perlu. Ada orang yang menerangkan perkara yang bila orang tulisan kadang-kadang tak menjelaskan 100%. Bagi saya dia macam cokok muka dia lah. Itulah menampar muka dengan air. Yang kelima ialah membasuh dan menyapu anggota wuduk lebih daripada 3 kali. Lebih daripada 3 kali ini adalah makruh. So tak perlu, cukup dekat 3 kali. Dan lebih pada itu adalah makruh. Yang keenam, meminta bantuan orang lain untuk membasuh anggota wuduk tanpa sebarang keuzuran. Jadi kita yang keenam ni, kita minta orang lain tolong basuh tangan tak? Tak larat lah, lenguh ke apa ke, tolong basuh tak? Tak boleh, kita kena basuh sendiri. Selagi kita mampu, kita kena basuh. Kalau kita tak mampu, nak bangkit pun tak boleh dah, itu tak apa, panggil orang lain buat. Jadi selagi kita mampu, kita buat. Yang ketujuh ialah berlebih-lebihan ketika berkumur dan memasukkan air dalam hidung bagi orang yang berpuasa. Berpuasa ni kita tak boleh kumur lebih-lebih, kumur sikit-sikit je. Tak pun masukkan air dalam hidung tau. Kalau lebih-lebih sangat pun dia ni. Tapi wallahualam, tapi kalau saya berpuasa, saya tak masukkan air dalam hidung. Saya cuma kumur saja. Kumur pun saya kumur kat depan saja, tak kumur sampai dalam lah, kumur depan tu saja. Itu yang saya buat lah. Wallahualam, terpulang pada kebijaksanaan saudara-saudara, biarkan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pun boleh lebih mengetahui. Wallahualam, saya apa yang saya buat itu saya yakin dengan apa yang saya buat lah. Dan di sini disebutkan apakah pengertian makruh. Dekat dalam kotak kecil itu disebutkan apakah pengertian makruh. Makruh ialah jika ditinggalkan kita dapat pahala, dan jika dibuat tidak berdosa. Sebaik-baiknya kita meninggalkan perkara yang makruh. Itu perkara yang makruh ni seelok-eloknya kita tinggalkan. Okey,
Dan kemudian bacaan sebelum wuduk, apakah yang perlu kita baca? Ini bukan rukun, ini adalah sunat. Membaca bismillah adalah sunat saja. Jadi kita bismillah, dia sebut bismillah ni pendek je lah, dengan nama Allah, ataupun kita panjangkan bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita panjangkan lagi dengan nama Allah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan juga pada akhir bahagian wuduk ni dia ada tiga doa. Yang pertamanya doa yang pertama tu tuan-tuan boleh baca lah. Okey, 1, 2 dan 3 itu adalah 3 doa yang yang pertamanya ialah riwayat Al-Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku mengaku bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya, dan aku mengaku bahawa Nabi Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Itu doa yang pertama, riwayat Al-Muslim, riwayat Muslim. Doa yang kedua riwayat At-Tirmizi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku daripada golongan yang bertaubat, dan jadikanlah aku daripada golongan orang-orang yang bersih. Itu doa yang kedua. Doa yang ketiga, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi maksudnya, maha suci ya Allah, dengan segala puji bagi Allah, aku mengaku bahawasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, dan aku memohonkan ampunanmu, dan aku bertaubat kepadamu. Ini adalah riwayat An-Nasa'i dalam amal al-yaum al-lailah. Itu disebutkan doa-doa itu saja. Jadi itu adalah berkenaan dengan wuduk. Okey, jadi itu berkenaan dengan wuduk. Sekarang lepas ni kita akan masuk berkenaan dengan rukun solat. Okey, cukup setakat itu untuk bahagian pertama, dan kita akan masuk ke bahagian kedua berkenaan dengan rukun solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.